Okay, kita tengok matlamat perkahwinan dalam Islam. Antara matlamat Allah Ta'ala mensyariatkan perkahwinan untuk mendapat keridaan Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW, melahirkan dan menjuburkan perasaan mawaddah dan rahmah, hubungan kasih sayang, membina keluarga dan menjaga umat manusia secara sah dan bertanggungjawab, menghalalkan pergaulan yang haram, menjaga keselamatan sosial, akhlak dan kepribadian mulia, memperbesar seks keluarga dan persaudaraan, yang seterusnya membentuk sahsiah yang mantap. Jadi kalau kita tengok poin yang ketiga tu, kalau kamu tengok poin yang warna hijau tu, melahirkan dan menyuburkan perasaan mawadah dan rahmah. Mawadah ni maksudnya kasih sayang, love, muhabbat, love. Okay. Rahmah tu adalah rahmat. Jadi dalam perkahwinan tu, benda pertama yang kita akan dapat, benda pertama yang kita akan dapat selepas ijab dan kabul tu adalah mawaddah, hubungan kasih sayang. Allah Ta'ala akan hantar malaikat dia untuk bagi cinta tu dalam diri seorang suami atau isteri tu. Okay. Dan seterusnya, rahmah, keberkatan. Dan selari daripada itu, hubungan tu akan diberkati oleh Allah. Terutamanya bila cara dia membina hubungan tu dengan cara yang diredai Allah lah. Kalau berkahwin atas sebab kena cakap basah contoh, terlanjur, and then berkahwin sebab terlanjur, tu starting dia tu pun dah melalui jalan yang dimurkai Allah Ta'ala. Tapi tidak bermaksud bila dia dah berkahwin lepas dia terlanjur tu, perkahwinan dia tu tak akan bahagia. Kita jangan sesekali fikir macam tu. Sebabnya Allah Ta'ala tu maha pengampun. Kita kena tahu Allah Ta'ala maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Walaupun perkahwinan yang dibina tu tidak daripada jalan yang betul, contohnya sebab terlanjur, InsyaAllah kalau kita betul-betul redha, kita betul-betul niat nak berubah dan bertaubat, kita berkahwin dengan pasangan kita tu, InsyaAllah perkahwinan tu akan boleh bahagia juga macam pasangan yang lain. Tapi dia akan ada kesan-kesan lah daripada apa yang dia berlaku sebelum tu. Contoh dah terlanjur, dah mengandung, kesan dia anak tu mungkin jadi anak luar nikah. So dia akan terpaksa hadap lah bila anak tanya sebab apa dia binti lain, bin dia lain, sebab apa bila kahwin dia tak boleh walikan bapak dia sendiri, sebab apa dia tak boleh mewarisi harta bapak dia sendiri. Itu adalah kesan-kesan disebabkan tidak sah taraf anak tu. Tapi itu semua adalah ujian yang kita kena hadap lah atas apa yang kita dah buat sebelum tu. Dan insyaAllah kalau kita redha dan nekat untuk kita betul-betul nak bahagia dalam perkahwinan tu, dalam keluarga kita tu, InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong. Yang penting, taubat tu. Walaupun perkahwinan tu tidak melalui jalan yang betul-betul lah. Okay, next. Okay, tak ada apa. Kita teruskan hikmah perkahwinan. Hikmah perkahwinan memelihara akhlak dan menjaga maruah manusia. Ada dalam soalan Google Form saya tadi. Perkahwinan ni untuk apa? Untuk menjaga maruah, untuk menjaga kehormatan diri. So, seorang wanita tu bila dia diambil sebagai seorang isteri, dia tu diangkat sebagai seseorang yang mulia. Kenapa mulia? Sebabnya dia bukan dia jadi perempuan simpanan ataupun jadi orang, ataupun jadi tempat, ataupun tempatlah untuk melampiaskan nafsu tanpa tetap perkahwinan yang sah. Contoh macam pelacur ke, perempuan simpanan ke apa semua kan. Jadi seorang wanita tu bila diikat dalam sebuah ikatan perkahwinan, itu adalah sesuatu yang noble untuk dia. Okey, sebab itulah Islam tu memelihara maruah seorang wanita dengan cara ikatan perkahwinan. Sebabnya kalau jadi apa-apa, yang mengandung tu bukan lelaki. Yang pregnant bawa pokok pesak sampai 9 bulan tu adalah perempuan. Yang ada anak esok, perempuan juga. Lelaki entah ke mana-mana kan. Jadi perkahwinan tu menjaga akhlak dan menjaga maruah manusia. Yang kedua, fitrah manusia sudah menjadi ketetapan lelaki memerlukan wanita, demikian juga sebaliknya. Ini normal. Tak kisahlah kau tu orang putih ke, orang Cina ke, orang Arab ke. Memang lelaki ni memang nak kepada perempuan. Dan begitu juga perempuan nak kepada lelaki. Macam mana pula dengan geng gay, dengan lesbian tu? Itu semua dah jauh daripada landasan syariat. Itu memang dah orang kata
kesasar daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia dah tak perlu kepada perempuan, lelaki dah tak perlu kepada perempuan. Itu dah pelik lah tu. Itu adalah ujian untuk diri dia. Macam mana dia nak overcome ujian tu? Dia kena ada jati diri yang kuat lah untuk dia lawan supaya dia tak jadi kepada benda-benda yang haram tu. Itu kita tengok kan. Sebabnya benda tu adalah ujian setiap orang ni berbeza tau. Saya cakap betul lah, saya ada kawan lah. Saya ada kawan yang dia tidak berkeinginan kepada wanita. Kawan saya tu lelaki lah. Dia tidak berkeinginan kepada wanita. So korang faham lah kan, dia tak au-au sikit. Tetapi dia tidak langsung mengikut hawa nafsu dia untuk ke arah tu. Maksudnya dia tak ada orang sampai nak jadi perempuan, nak ubah diri dia, tak. Bila kita tengok dia tu, kita tengok dia macam gedik-gedik sikit kan. Tapi kita tahu dia punya struggle, dia punya effort untuk dia lawan ujian yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia tadi cakap dengan saya, ini adalah ujian untuk dia. Ujian untuk dia, Allah Ta'ala bagi dia jadi macam tu. So setiap kali dia lawan benda tu, insya-Allah pahala daripada Allah Ta'ala tu berganda-ganda untuk diri dia. Senang je kita ni nak dapat pahala. Bila Allah Ta'ala bagi ujian, kita hadap dan dugaan tu dengan seboleh-bolehnya. Kalau kita tak mampu hadap, insya-Allah kita mampu. Sebab apa? Allah Ta'ala tak akan uji kalau kita tak mampu. Menyempurnakan agama seorang Muslim. So dengan perkahwinan akan melengkapkan tuntutan agama. Perkahwinan ni juga kita ni nak bukan menyebalua, kita panggil apa? Menambahkan umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi dikatakan perkahwinan itu juga boleh menyempurnakan agama seorang Muslim. Ada hadis Rasulullah. And then perkahwinan juga mendapatkan ketenangan jiwa, mengembangkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup. So Nabi Muhammad SAW nak suka umat dia tu ramai. Bila ramai ni, umat Islam tu akan lebih kuat lah dengan ada kata ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan yang kuat tu. Jadi kalau umat Islam tu sikit macam mana kan? So digalakkan berkahwin tu supaya wujudnya jurat keturunan daripada umat Nabi Muhammad SAW daripada dalam perkahwinan yang sah. Bukan daripada benda-benda yang haram. Okey, boleh teruskan lagi? Semua okey? Okey, Ana? Okey, Ana. Alright. Jadi kita teruskan dengan hukum perkahwinan. Hukum perkahwinan. So nak berkahwin ni, kita ni nak kahwin ni, contoh setiap orang dia kena ada keinginan dan impian untuk berkahwin. So nak berkahwin ni fikir juga, aku ni dah boleh kahwin ke? Apa hukum aku kahwin sekarang? Tengok kan, hukum pernikahan menurut Islam, dia yang hukum dalam Islam ni basic lah. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Mubah tu harus. Okay? Hukum wajib menikah itu wajib hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu secara financial, bahasa Indo ni, secara keuangan dan juga sangat berisiko jatuh ke dalam penghinaan. Macam saya sebut awal tadi, hukum wajib ni bila orang tu, seorang lelaki atau wanita, kalau dia tak berkahwin, dia akan melakukan zina. Kalau dia tak berkahwin, dia asyik nak, istilah dia, asyik nak tengok benda-benda haram, benda-benda porno lah apa semua tu kan, sehingga dia merasai kepuasan sendiri. Saya tak mahu lah sebut istilah tu. Okay, so bila dah sampai tahap tu, hukum berkahwin tu adalah wajib. Tapi kalau tak mampu kahwin, macam mana ni? Berpuasa. Okay. Yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah tu mereka yang mampu tapi tidak merasa takut untuk terjina. Dia ni dah mampu dari segi keuangan, persediaan yang fizikal yang tadi tu kan, ekonomi, menteri, jiwa, emosi semua dah cukup. Tapi dia tak ada lah sampai, kalau tak kahwin ni kira nak cari pelacok je kan, kira nak cari benda-benda haram je, buat maksiat, berzina apa semua. Dia tak sampai tahap tu. So bila dia berkahwin, dia akan dapat hukum sunnah. Yang ketiga, hukum haram, yang membuat seseorang haram untuk nikah, tidak mampu beri nafkah, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Jadi
Dan yang ketiga, tambah satu lagi sebenarnya hukum haram, kalau seseorang tu berniat berkahwin untuk menyakiti pasangan ataupun untuk menyebarkan penyakit kepada pasangan. Hukumnya haram juga berkahwin. Contohnya seorang lelaki tu dia benci sangat dengan perempuan tu, ada dendam kesumat daripada keluarga, adalah serta-serta dia apa. Dan dia nak kahwin dengan perempuan tu untuk dia pukul perempuan tu, untuk dia menyakiti perempuan itu. So kalau berkahwin hukumnya jadi haram. Tak boleh berkahwin macam tu. Contoh seorang perempuan nak balas dendam kepada lelaki tu sebab lelaki tu dah rogol dia. Contoh lah kan. Lelaki tu dah rogol dia, and then dia nak balas dendam, dia nak bunuh lelaki senyap. Oh, ada niat macam tu. Ataupun dia nak sebarkan penyakit. Contoh seseorang tu dia ada sakit AIDS ke, penyakit berkaitan jangkitan kelamin ke apa. Dia nak berkahwin untuk menyebarkan sakit dia tu. Sebab dia benci kepada pasangan dia tu. So hukumnya haram kalau dia berkahwin. Macam tu juga kalau tidak mampu beri nafkah, terutamanya seorang suami. Sebab apa? Nafkah ni adalah keperluan asas kepada sebuah keluarga. Jadi kalau tak mampu bagi, jangan kahwin. Sebab kita takut menyusahkan orang. Kita tak mau perkahwinan tu menambah dosa dan menambah sengsara. Perkahwinan ni sepatutnya menambah pahala. Kalau sebaliknya akan berlaku, better tak payah kahwin lah. Hukum makruh, orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Ini samalah, dia tak mampu nak bagi nafkah dan dia tidak sempurna untuk melakukan hubungan suami isteri. Saya patah balik hukum haram tadi. Kalau ada orang yang mati pucuk, kalau mandul tu lain tau. Kalau mandul tu dia boleh berkahwin sebab dia masih boleh memuaskan pasangan. Tapi kalau dia mati pucuk, contoh lelaki ataupun perempuan yang sudah tidak ada nafsu untuk melakukan hubungan kelamin, hukumnya haram juga kalau dia terpaksa untuk kahwin. Melainkan ada persetujuan antara suami dengan isteri itu sebelum berkahwin. Kata contoh kan, kita tengok berkahwin orang muda kan, lelaki berkahwin dengan nenek yang sangat tua. Nenek yang sangat tua ni selalu kalau perempuan ni dia dah tak ada nafsu dah, dia dah tak ada kemampuan untuk hubungan suami isteri. Jadi kalau nak kahwin juga ada persetujuan disebabkan rasa cinta dan kasih sayang, bukannya sebab nafsu semata-mata contoh kan. Boleh berkahwin. Hukumnya akan jadi makruh. Sebabnya hukum yang paling yang jadi haram paling utama kalau ada cinta dulu. Kalau disebabkan oleh niat dia untuk menyakiti pasangan. Dan yang kelima, hukumnya mubah, posisi tengah. Mubah ni harus posisi antara hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal yang mencegahnya untuk menikah. So mubah ni dia tak ada apa. Kahwin pun boleh, tak kahwin pun boleh. Dia tak ada kehendak dan keperluan. Pada masa yang sama dia tak ada lah tanpa nak melakukan maksiat. Tapi pada masa yang sama dia pun tak mampu lagi nak berkahwin. Dia tak bekerja lagi. Contoh kamu sekarang ni lah kan. Kamu sekarang ni tak ada lagi sumber rezeki. Orang lain lah kot. Rezeki kamu ni lain lah kot. Sesiapa yang lain lah. Yang masih belajar, yang tak ada lagi sumber rezeki untuk menyara keluarga. Dan pada masa sama tak ada lah sampai nak buat benda-benda maksiat. Benda-benda zina. So kalau berkahwin juga, contoh mak pak kamu kata, kamu duduk cinta dengan siapa-siapa kan kat poli tu. Mak pak kamu kata kahwin lah. Tak apa hampa belanja hampa, tak apa mak pak bagi lagi sebab contoh mungkin nak elak daripada benda-benda yang haram kan berlaku. So kalau kamu kahwin juga, hukumnya akan jadi mubah, harus. Boleh berkahwin. Bukannya Islam tak menghalang kahwinan. Boleh berkahwin.